Ini mustahak tajuk ini, iaitu solat sunat di atas kenderaan meskipun tidak menghadap kiblat. Muka surat 125. Tuan-tuan puan-puan garis bawahkan perkataan solat sunat dengan tidak menghadap kiblat. Itu dia punya keyword paling utama. Jangan kita ingat semua semayam boleh tidak menghadap kiblat. Garis bawahkan perkataan semayam sunat. Ini tidak sebut semayam zuhur, asar, maghrib, isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita masih menggunakan pakai kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang merupakan terjemahan daripada sebuah buku Arab bertajuk Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunani Shibhil Mansiyah, susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid pada tahun 2005. Buku ini setebal 322 muka surat. Banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita telah belajar daripada buku ini. Cuma hadirin hadirat sekalian, bila menyebut tentang Nabi SAW, sehari dua ni kita melihat kebangkitan kemarahan umat Islam terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa ahli politik di sebuah negara, iaitu di India, yang seakan-akan menghina peribadi Nabi SAW. Mungkin bagi kita di Malaysia ni kita tak perasan sangat sebab kita sibuk dengan hal-hal kita lah. Berdebat hal Kerih Jawa, filem Mat Kilau, macam begitulah. Kelahi pasal stadium Padang, stadium Bukit Jalil, pakai serkuk gitu je, gitulah. Dan malam tadi pun saya ingat perlawanan Malaysia lawan Bangladesh, Piala Asia kelayakan, tak nampak pun banner yang menyebut We Love Rasul ke, ataupun Say No to Nupu Sharma ke, tak ada. Yang saya perasan, Peja Jangan Isak Gam, itu saya nampak daripada jauh. Ialah mungkin kita sibuk lah, orang kita sibuk. Apa yang berlaku sekarang ni adalah seorang jurucakap Parti Bharatiya Janata Party, BJP di India, salah seorangnya nama Nupu Sharma, perempuan. Dia berdebat dalam siaran televisyen, mungkin dalam nak menegakkan hujah, berdebat. Sebenarnya kita pun tak faham apa bahasa yang dicakap, puas kita mencari terjemahan, transkrip dan sebagainya, tak berapa jelas. Cuma dari pembacaan berita-berita saja, adalah dia menimbulkan isu Nabi SAW dalam kes katanya pedofilia. Pedofilia ni perkahwinan dengan kanak-kanak. Jadi sensitif bagaimana perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sensitif, pedofilia ini. Jadi dia mempertahankan, saya hanya bercakap apa yang ada dalam teks hadis. Berapa umur Aisyah. Memang isu ini kalau tak ditangani oleh orang yang petah dalam hujah dan juga faham tentang sejarah dan sebagainya, sudah pasti kalah lah.
Dan protes ini dah pun bermula 2 minggu. Dah lama, 2 kali Jumaat dah start daripada Uttar Pradesh. Dia berlaku di Uttar Pradesh, kejadian asalnya. Karnataka, Gujarat, Delhi sampailah ke Indonesia. Kuala Lumpur adalah sikit-sikit. Tapi orang kita tak cakna sangat lah. Tak berapa ambil tahu sangat. Jadi pertama, kita nak terangkan begini. Persoalan menghina Nabi Muhammad SAW bukan perkara baru. Dia dah berulang-ulang, bukan dalam tempoh 10 tahun, tidak. Penghinaan terhadap Nabi ini telah bermula sejak perutusan Rasulullah SAW. Baginda telah dihina, dikeji, diperlakukan dengan kejam dan macam-macam lagi. Penghinaan yang kita dengar sehari dua ini hanya rantaian daripada satu rangkaian besar penghinaan demi penghinaan. Sebab itu dalam Quran, kalau kita rujuk, penghinaan orang Arab kepada Nabi direkodkan oleh Allah satu persatu dalam Quran. Contoh, Nabi pernah dituduh sebagai penyair. Quran yang kita biasa baca dan dengar itu hanyalah rangkaian syair ciptaan Nabi kita. Dan itu penghinaan dan direkodkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-5. Nabi pernah dihina sebagai tok bomoh, dukun, pawang. Pernah. Ini direkodkan dalam surah Al-Haqqah ayat 42. Nabi pernah dihina, dituduh sebagai tukang sihir. Ini direkodkan dalam surah Az-Zariyat ayat 52. Nabi pernah dituduh gila. Gila pemikiran, gila kuasa, gila kedudukan dan bagai-bagai. Disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-6. Nabi pernah dihina statusnya sebagai seorang anak yatim dan orang miskin. Orang kan biasa hina anak yatim, susah, tak ada mak bapak. Orang biasa hina orang miskin. Lebih 40 apa kita selalu pandang rendah pada mereka. Nabi kena. Itu direkodkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 31. Nabi pernah dihina. Mengatakan, mu ni Muhammad kalau hebat sangat, tak payah makan lah. Tak payah makan, tak payah minum. Tak payah bernikah. Itu Allah rekod dalam surah Al-Furqan ayat ke-7. Nabi pernah dituduh bahawa Al-Quran yang diajar kepada kita ini bukannya wahyu, tetapi sebenarnya kitab-kitab orang Nasrani. Awak elaborate saja ataupun buat new version daripada versi-versi lama. Dan itu direkodkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 103. Nabi pernah dihina. Kononnya tak akan dapat lagi keturunan selepas daripada kematian puteranya Qasim. Itu direkodkan dalam surah Al-Kawthar ayat 1-3. Artinya, penghinaan kepada Nabi kita bukan benda baru. Tapi bukanlah saya nak katakan, lantaklah orang hina. Tak, nak menceritakan penghinaan itu berterusan. Majalah Times pernah keluarkan satu artikel berkenaan tentang penghinaan terhadap Islam dan kepada Muhammad. Ini panggil Muhammad. Dalam tempoh 150 tahun, lebih 60,000 naskah buku yang ditulis untuk menyerang Islam. Dan lebih daripada sebuah buku sehari ditulis untuk memburukkan pribadi Nabi SAW. Lebih pada satu buku sehari. Jadi serangan itu bertali arus. Why? Apa sebab? Kerana Nabi ni orang hebat. Orang yang tidak hebat, tak ada orang nak dengki dia. Lantak awak lah. Tapi bila kita ada kelebihan, ada kejayaan, haters itu biasa. Orang benci kita. Sebentar lagi dalam Quran Allah Ta'ala sebut, sampai bila-bila pun orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tak akan reda kepada awak sampai bila-bila. Surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, lan ni makna sampai kiamat. Bukanlah, lan. Sampai kiamat, dia tak akan suka dengan kamu sehingga kamu ikut dia punya cara hidup. Allah Ta'ala sebutkan. Dalam kes Nupur Sharma ni, saya ingat jemaah masjid negeri kena celik isu semasa sebab kita masjid negeri. Kes dia bermula, dia kelahi. Dia kesnya di India ni, kita tahu dia selalu claim ataupun mendakwa tempat tertentu ada suci, tempat
Dia buat tempat sembahan. Benda tu pun berlaku tempat kita, pokok, rumah dan bagai-bagai lagi. Jadi kesnya asal mereka mendakwa jumpa Shiva Linga. Shiva Linga ataupun Shiva Ling. Nanti saya akan terangkan. Ada satu masjid di Uttar Pradesh. Masjid tu nama Masjid Gyan Bapi di Uttar Pradesh. Jadi mereka jumpalah, katanya dalam masjid itu ada Shiva Linga. Shiva Linga ni mungkin tuan-tuan jarang dengar, tapi Lingam, Lingam pernah dengar, bukan yang kari apa tu, tak, memang nama benda tu, Lingam. Shiva Linga ataupun Lingam ini dia adalah simbol suci yang mewakili Tuhan Shiva dalam agama Hindu. Dia Shiva Linga dia macam alat. Kalau orang kita orang Melayu ni, dia sama macam alat pengisau tepung zaman dulu. Buat pada batu hok keras itu. Dulu kita orang tua-tua akan guna pengisau tu untuk kisau beras, jadikan tepung beras. Ataupun mak-mak kita dulu, dia akan hancurkan beras untuk buat bedok sejuk misalnya. Jadi budak-budak anak cucu suka menolong sebab kita mutar ke pengisau itu. Jadi Shiva Linga itulah rupanya. Lebih kurang lah dia punya konsep dia. Dia memang 100% buat daripada batu. Jadi dia dakwa benda tu ada dalam masjid. Jadi mereka buat petition untuk nak ambil balik Shivling ataupun Shiva Lingam itu. Tapi jawatankuasa masjid tak beri. Sebab jawatankuasa masjid kata itu bukannya tempat ibadat Shiva Lingam, tapi itu hanyalah air pancut kolam saja. Dia bermula daripada itu. Sampai ada petition, peguam, tanda tangan dan macam-macam. Benda tu tak sampai cerita ke kita. Dan benda tu asal berlaku di Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ni jauh lah dekat India tu, atas dia dah dekat dengan Nepal sana. Kita pula di Malaysia ni orang India ada yang keturunan Uttar Pradesh, jadi kita banyak benda-benda sangat, kita kena berambi bila bercakap. Dia India, di Malaysia ni dia ada 4 yang besar. Palikat, Cahulia, Gujarati, Uttar Pradeshi. Kalau Palikat, orang Melayu panggil mamak. Lebih terkenal dengan mamak. Palikat. Kain pelikat tu palikat lah. Palikat, mamak ni orang Kerala. Kerala ni dia cakap Malbari, Malayalam. Dia tak cakap Tamil. Jadi kalau dulu-dulu mamak, Malayalam. Palikat, mamak lah. Malbari. Yang kedua Cahulia. Cahulia ni dia asal daripada Tamil Nadu. Ini cakap Tamil, enggak Porenggek apa semua. Dia ada orang Gujarati. Lawa-lawa. Gujarati ni dia orang belah utara India. Dia cakap Urdu. Lain sikit. Kuantan pun ramai. Keturunan Gujarati. Tak kabur lah kat mana. Dan yang keempat Uttar Pradeshi. Kita Uttar Pradeshi pun ramai. Jadi benda tu berlaku di Uttar Pradeshi. Maka orang-orang di Uttar Pradeshi yang Hindu, dia buat petition nak ambil Shivling tu balik. Jadi bila jawatankuasa masjid tolak sebab kata ini gini-gini, jadi dia start kelahi tu. Dia berbabit-babit sampailah debat nasional dalam televisyen. Sebab kenapa kait dengan pedofilia Nabi? Sebab alat itu dia mewakili simbol. Saya pun tak berapa faham sangat agama Hindu ni. Macam simbol kemaluan laki-laki lah apa. Sebab kita beza doktrin agama. Rakan-rakan kita penganut Hindu dia ada pemahaman yang agak istimewa tentang seksual laki-laki dan perempuan. Ni suci bagi dia. Benda tu ada. Saya pun tak faham sangat. Eskatologi kau ada yang menonton yang kata salah memang salah. Kau tak erti kau bukan Hindu. Dia, kita hormatlah itu. Dia lakum dinukum waliyadin. Jadi dia ada, dia punya simbol-simbol suci pada anggota tubuh manusia ini. Jadi bila berbabit-babit itu sampai, Nabi awak kahwin dengan budak-budak tak apa pula. Dia begitulah asalnya. Sebenarnya kalau kita kaji sejarah, pertentangan antara Hindu dengan Islam di India ni dah lama. Hari tu kita dapat berita yang presiden dia buat bagai sekatan pada orang Islam. Kita pun tak nak campurlah hal-hal pentadbiran dalaman negara orang. Tapi dia macam api dalam sekam. Bara tu ada, semua nunggu tiup dia orang yang terbakar lah. Dulu dia orang pernah declare, kita kan ada ibadat haji ni, tak lama lagi orang nak buat haji. Kita bangga, kita ada perhimpunan terbesar umat Islam haji. Dia orang plekeh je, dia kata, kita orang penganut Hindu lagi perhimpunan lagi besar lagi ada. Memang mereka pun ada perhimpunan lebih besar di India
dia ada satu perhimpunan dinamakan Perayaan Godavari Mahapushkaram. Godavari Mahapushkaram ini dia sambut bulan 7, 14 dengan 25 Julai. 110 juta penganut Hindu datang. Kita kalau 2 juta lepas tolak kota, 1 juta lebih lah tahun ni. 64 juta jemaah Hindu ada di Telangana, 46 juta ada di Andhra Pradesh. Dia buat ibadat. Memang jumlah ramai, tetapi sambutan itu hanyalah 12 tahun sekali. Kalau Pushkaram, dia akan sambut tahun 2027 nanti. Kalau sambutan Mahapushkaram, itu lagi 144 tahun sekali. Dia akan sambut semula pada tahun 2159. Lambat lagi, cucu kita pun meninggal agak masa itu. Dia ada pertentangan lah. Jadi bagaimana prinsip kita? Yang turun padang demonstrasi boikot itu masing-masing punya pendekatan lah. Masing-masing unjukkan rasa sayang pada Nabi, silakan. Hashtag itu, hashtag ini buatlah. Tapi saya melihat pertama sekali ini yang agama kita ajar. Pertama sekali kita orang Islam jangan hina agama orang. Ni Allah tak ajar begitu. Bukan Nabi tak ajar, Allah tak ajar. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu maki sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah. Allah kata jangan maki. Kita lalu dekat tokong, kuil, apa juga sembahan orang, jangan caci maki, jangan hina. Macam kita duduk di Pahang ni, kita ada kuil besar, misalnya di Maratan Devar, misalnya. Dia buat bagi umrah lah, kalau pergi situ, dia buat umrah dia di situ. Haji dia jauh no lah, Gangga sana. Ni bukan ngejek dok cerita. Saya orang Maran. Lalu sama kalau sentuh nak sokat ke Mandar Pusat, memang ngelok ke pokok tu lah. Pokok semayang tu kita kena elok. Tapi benda tu dah zaman ayah saya tahun 50-an, 40-an dah ada dah. Tapi sebab kita agama kita ajar kita tidak hina, tidaklah nak balin sampah, putung rokok, tak. Ini bagus. Sebab kita berbilang kaum, berbilang bangsa. Wala tasubbu, kata Allah. Jangan menghina sembahan orang. Orang ketika lekeh sangat orang Islam, orang hina kita, kita tak boleh hina orang. Tak. Allah Ta'ala Maha Bijaksana menyebut, kalau mu hina dia, apa jadi? Fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Kalau engkau hina sembahan orang, orang akan hina aku, kata Allah Ta'ala. Orang akan hina Allah. Tuan-tuan, orang hina Nabi kita, kita dah marah. Bayangkan orang hina Allah. Lagilah kita marah. Allah ni maha sempurna. Nanti lagi kita angin lagi. Tapi kalau mu tak nak orang hina agama mu jangan hina agama orang. Dan kita duduk dalam satu dunia yang bukan hanya ada orang Islam saja. Kita ada 9,900 agama di seluruh dunia. 70% manusia di dunia memeluk 5 agama paling besar. Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Belum lagi agama-agama lain. Agama-agama pagan masih ada. Tengrikyo, Chaudhai, Aikwan, Mandisma, Rastasfari, Ratana. Yang Tom Cruise punya agama hak baru nama Scientology. Agama baru. Scientology. Zoroaster dan macam-macam lagi. Jadi Nabi kita ajar, kita orang Islam, orang hina kita, kita jawab, tunjukkan kita marah. Tapi jangan hina agama dia. Itu peraturan nombor 1. Macam sekarang ni, negara-negara Islam, dia tidaklah hina agama Hindu. Dia panggil duta, tunjuk sebab, kenapa tarik balik. Dan tindakan-tindakan peringat diplomatik tu dah ada lah. Yang mana jurucakap parti tu pun dah direhatkan, dicutikan, macam-macam. Dan yang kedua saya melihat, kita kena tingkatkan lagi kehebatan orang Islam supaya orang hormat pada orang Islam. Orang hina kita kalau kita ini tidak layak dihormati. Orang akan hina kita. Sebab itu selepas daripada tumbangnya Khalifah Islam di Turki pada tahun 1924, orang hina Islam ni bertali aruh. Dulu Khalifah Uthmaniyah, Khalifah Abdul Hamid II, walaupun zaman dia
Khalifah Utsmaniyah dah tak berapa kuat dah. Tapi orang gerun lagi dengan khalifah masa itu. Pernah berlaku tahun itu, zaman itu, ada satu pusat pementasan teater di Perancis. Dia nak angkat satu naskah buat persembahan teater berkenaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Dia nak pentaskan, dia nak buatkan teater. Dia rancang untuk pentaskan teater itu karyanya daripada Voltaire. Voltaire ni seorang pemikir Eropah. Tapi dia terjemahkan karya itu dalam bentuk sirah orang Islam. Drama tu dia buat tajuk Muhammad and Fanatic. Muhammad dan taksub, kefanatikan. Dia dalam drama tu, teater tu, selain daripada caci Nabi, dia juga caci Zaid dan juga Zainab. Jadi berita tu sampai pada pengetahuan Khalifah Abdul Hamid. Khalifah Abdul Hamid beri kata dua pada kerajaan Perancis, berhentikan sekarang. Kalau tak, tunggu akibatnya. Perancis berhenti. Maknanya takut tu ada. Tapi geng teater ni jenis, tak boleh sini, kau pergi tempat lain. Dia pergi ke England. Dia buat di UK. Pergi ke England, nak buat juga England. Sultan Hamid beritahu, mu jangan buat. England kata, ikut aku, negara aku. Negara aku, prinsip kebebasan bersuara, kebebasan rakyat, freedom of speech. Apa masalah kau? Kata Sultan Abdul Hamid, kalau kau buat juga teater itu, aku akan perintahkan kepada seluruh umat Islam kobarkan jihadul akbar kepada England. Tak jadi buat. Kalau sekarang orang Islam cakap gitu, negara mana takut? Sikit habuk tak takut. Sebab kita tak kuat. Bayangkan Britain yang sebegitu besar, terpaksa menghalang pasukan drama teater ini untuk nak buat persembahan di negara mereka, walaupun mereka mengamalkan freedom of speech. Betul, orang Islam dia nak kena kuat, baru orang segan sikit yang kita. Begitulah sikit sebanyak, malah nak ulas lebih pula. Kita sayang Nabi, kita ngaji sunnah Nabi lah ya. Baik, kita sambung balik sunnah Nabi. Minggu lepas ataupun 2 minggu yang lalu, pertemuan terakhir, kita telah pun tengok salah satu daripada sunnah yang dah ditinggalkan, iaitu mengangkat seorang ketua rombongan jika jumlah rombongan itu 3 orang ataupun lebih. Muka surat 122. Pada minggu ni kita nak masuk muka surat 125. Ini mustahak tajuk ini, iaitu solat sunat di atas kenderaan meskipun tidak menghadap kiblat. Muka surat 125. Tuan-tuan, puan-puan, garis bawahkan perkataan solat sunat dengan tidak menghadap kiblat. Itu dia punya keyword paling utama. Jangan kita ingat semua semayam boleh tidak menghadap kiblat. Garis bawahkan perkataan semayam sunat. Mana dia tak sebut semayam zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita bacakan hadisnya. Pertama daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di atas kenderaannya ke arah mana pun kenderaan itu menghadap. Hadis Bukhari. Dalam riwayat lain surat sebelah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilati yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibala ay wajhi tawajjah. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fil maktubah. Aku melihat Nabi bertasbih, iaitu melakukan solat sunat di atas kenderaannya dengan mengisyaratkan kepalanya ke arah mana pun kenderaannya menghadap, dan baginda tidak melakukan begitu dalam solat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis daripada Jabir. Tadi Amir bin Rabi'ah, ni daripada Jabir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli tatawwu'a wa huwa raqibun fi ghairil qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat ketika berkenderaan dengan tidak menghadap kiblat. Garis bawahkan perkataan salat sunat, ya, itu kena jelas. Hadis Bukhari. Dalam riwayat atau redaksi yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblatah. Nabi solat di atas kenderaannya ke arah mana pun kenderaan itu menghadap,
Dan jika baginda ingin mendirikan solat wajib, baginda turun dan menghadap kiblat. Itu kena garis bawahkan juga. Solat wajib turun menghadap kiblat. Hadis Bukhari. Dalam riwayat atau redaksi lain, anna Nabi SAW kana yusalli ala rahilatihi nahwa al-masyriq, fa idza arada an yusalli al-maktubata nazala fastaqbala al-qiblah. Nabi SAW solat di atas kenderaannya dengan menghadap timur, dan jika beliau ingin solat wajib, beliau turun dan menghadap kiblat. Seterusnya hadis daripada Anas bin Sirin. Istaqbalna Anas bin Malik hina qadima min asy-Syam falaqinahu bi'aini tamri fara'aituhu yusalli ala himari wa wajhuhu min dzal janibi ya'ni an yasaril qiblah faqultu ra'aituka tusalli li ghairi qiblah faqala laula anni ra'aitu Rasulullah SAW fa'alahu lam af'alhu. Anas bin Malik menghadap kami ketika beliau tiba dari Syam. Syam ni belah Syria, Jordan sekarang. Kemudian beliau menemui kami di daerah yang namanya Ainut Tamr. Ainut Tamr. Dan aku melihat beliau solat di atas keldai dan wajah beliau di sebelah kiri kiblat. Maka aku bertanya, aku melihat dirimu solat tidak menghadap kiblat. Dia menjawab, jika aku tak pernah melihat Rasul SAW melakukannya, nescaya aku juga tidak akan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Huraian ni tak apa, pergi terus muka surat sebelah 129. Penting. Redaksi hadis di atas seolah menyatakan bahawa Nabi SAW solat di atas kenderaan dengan tidak menghadap kiblat meskipun sejak awal. Namun terdapat hadis lain yang menunjukkan sunat memulakan dengan takbiratul ihram dengan menghadap kiblat. Setelah itu, terserahlah arah mana kenderaan itu menghadap. Hadis tersebut adalah daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW kana idza safara fa arada an yatatawwa bis salati istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu tawajjahat bihin naqah. Apabila Nabi dalam perjalanan dan ingin melakukan solat sunat, baginda menghadapkan kenderaannya ke arah kiblat dan bertakbir. Kemudian solat dan menghadap ke arah mana pun kenderaannya menghadap. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan seterusnya lah. Jadi muslimin muslimat sekalian, dalam banyak-banyak hadis ini yang biasa dijadikan sandaran adalah hadis daripada Amir bin Rabi'ah muka surat 125 dan hadis daripada Anas bin Malik muka surat 129 tadi. Jadi para ulama membahaskan dua hadis ini kebiasaannya untuk nak memberikan hukum hakam berkenaan tentang semayang di atas kenderaan ini. Jadi pelajaran yang pertama kita tengok, solat yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini adalah solat sunat ketika musafir. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan semayang malam. Semayang qiyamul lail. Jadi dalam hadis-hadis ini banyak perkataan kita tengok rahilah. Rahilatih. Ada orang nama rahilah. Rahilah. Rahilatih. Rahilah ni maknanya unta. Tak kira lah unta jantan, unta betina yang ditunggangi. Rahilah kita panggil. Dan dalam hadis-hadis ni juga kita jumpa perkataan haitsu kana wajhuhu. Maknanya ke arah mana saja kenderaan itu bergerak. Walaupun bukan ke arah kiblat. Jadi itu dimaksudkan haitsu kana wajhuhu. Terserahlah sama ada unta tu kebetulan menghadap kiblat ataupun menghadap ke Amerika ke mana tak kira. Itu haitsu kana wajhu. Jadi dalam hadis Anas disebutkan bahawa dia bertakbir selepas menghadap kiblat. Jadi pakai lafaz fakabbara. Jadi itu yang ada ulama mengatakan walaupun ente boleh semayang tak menghadap kiblat semayang sunat, tapi untuk takbiratul ihram kena cari kiblat. Lepas tu ikut dan. Itu ada perbahasannya. Jadi ini dua hadis yang paling banyak digunakan. Cuma ulama ada yang memberikan perincian. Pertama, hadis ini jadi dalil bahawa disyariatkan kita tetap melakukan solat sunat walaupun ketika sedang bermusafir. Antara solat sunat yang kita masih boleh buat walaupun di atas kenderaan, contohnya 2 rakaat sembahyang duha. Boleh. Dalam kenderaan tuan-tuan puan-puan nak ke Kuala Lumpur. Air sembahyang pun ada. Daripada membuta dalam kereta ngunyah koci, baiklah semayang. Tapi tak payah singgah, main dalam kereta je. Boleh. Tak ada masalah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Orang dah tak buat. Rugilah dalam kereta semayang. Bukan kita bawa kereta duduk sebelah. Semayang sunat duha.
Ataupun tengah malam, semayang tengah malam misalnya. Lepas isyak ada lagi wuduk, contohlah ada wuduk lagi, duduk pula dalam kereta tak walaupun tertidur, tak bergerak banyak sangat. Jadi boleh lagi semayang. Pukul 1-2 pagi, driver bawa semayang lah tahajud. Boleh je. Ataupun semayang sunat wuduk, boleh. Ada pun, ini ingat, solat sunat rawatib, contohnya rawatib ba'diyah, qabliyah, zuhur, maghrib, isyak, ditinggalkan ketika musafir. Itu rajin telajak dia panggil, tak payahlah. Rajin telajak. Yang terus dijaga adalah semayang sunat fajar. Itu yang paling dijaga. Dalam banyak hadis, Nabi tidak tinggal semayang sunat fajar ni walaupun di atas kenderaan. Sama ada bermukim ataupun safar. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang pasal Nabi menjaga semayang sunat ni banyaklah dalil-dalilnya kita dah banyak bincangkan sebelum ini. Yang kedua pelajarannya adalah hadis-hadis ini menunjukkan bahawa orang yang semayang sunat ketika musafir atas kenderaan boleh menghadap ikut kenderaan dia berjalan. Tidak mesti dia nak menghadap kiblat. Dan dalam hadis tidak diterangkan, tuan-tuan boleh baca, tak ada menerangkan Nabi itu musafir dekat ke, musafir jauh ke, tak ada masalah. Asalkan dalam jarak musafir kita yang membenarkan kita jamak dan seumpamanya, contoh pergi ke Maran misalnya, apatah lagi pergi ke Rompin yang jauh-jauh lagi, Lipih lagi lah jauh. Jadi boleh seorang itu dianggap bermusafir. Dan tidak juga terhad kepada unta saja. Boleh apa juga kenderaan, sama ada kereta, kapal terbang, kapal laut, naik krus. Gugurlah keperluan menghadap kiblat. Andai kata kita menaiki kenderaan-kenderaan itu, cukup solat menghadap ke arah mana tujuan kenderaan kita saja. Namun, kata ulama, jika memungkinkan untuk menghadap kiblat dan menunaikan solat dengan cara macam kita tak berada di atas kenderaan, maka hendaklah sembahyang elok-elok. Contoh, dalam kereta mustahil lah. Kapal terbang. Kan kapal terbang boleh berdiri. Benda masalahnya. Takkan nak duduk juga. Benda kulu kili kapal terbang. Pergi ke tandas, pergi ke belakang macam pesen. Ataupun naik kapal. Kapal macam feri Tioman tu tak boleh lah. Memang tak boleh berdiri. Mabuk kita. Tapi kapal cruise yang besar-besar, tak jadi masalah. Bahkan bot nelayan pun boleh berdiri je. Jadi kalau dah ada tu, tetap dia kena menghadap kiblat. Maknanya tidak diberi kelonggaran. Ni kelonggaran untuk orang yang memang kena duduk, naik roket misalnya. Ni untuk sembahyang sunat lah. Pelajaran yang ketiga, hadis-hadis yang kita tengok tadi menunjukkan bahawa menghadap kiblat cukuplah ketika takbiratul ihram sahaja. Untuk semayang sunat, bukannya semayang fardu, semayang wajib, semayang sunat. Ada sebagian ulama menganggap benda ni wajib, sebagai contoh dalam mazhab Hambali, dan sebab dia pendapat dalam mazhab dia ni lebih berhati-hati. Kalau susah, sulit, maka menghadap ke arah kenderaan itu berjalan dari awal sampai akhir, itu tetap sah. Sebagaimana pengamalan yang kita tengok dalam hadis-hadis, yang tidak menyebutkan pengecualian takbiratul ihram, macam contoh hadis Anas bin Malik tadi. Yang keempat, hadis-hadis yang kita tengok tadi menjadi petunjuk dan dalil bahawa musafir yang melaksanakan solat sunat atas kenderaan hanya perlu buat isyarat sahaja ketika rukuk dan sujud. Ada hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu tentang macam mana kaedah yang dia pernah tengok. Dikata dia bahawa Nabi SAW mengutus dia dalam satu arahan, satu hajat. Kemudian dia datang sembahyang di atas kenderaan menghadap ke arah timur. Di mana ketika sujud, Nabi dia buat lebih rendah daripada yang dia rukuk. Macam kaum ibu, dia dah biasa sembahyang duduk. Sebab ketika mengandung dan sebagainya, mereka tak mampu nak sembahyang subuh kita. Jadi dia orang champion lah bab sembahyang duduk ni. Ataupun tuan-tuan yang sakit lutut, terror lah sembahyang duduk ni. Jadi tak perlulah ajar beria sangat. Kita tahulah bezakan antara rukuk kita dengan sujud kita. Macam masjid negeri ni dia tak ramai sangat. Backbenchers club tu tak ramai sangat. Kalau masjid-masjid Korea tu penuh kursi kadang-kadang time sembahyang kan. Orang Arab pun dia semayang tak kuat lutut. Semua semayang duduk. Jadi itu
Kita fahamlah mana satu rukuk, mana satu sujud. Itu kaedah untuk atas kenderaan yang tak memungkinkan kita berdiri sempurna. Yang kelima, sembahyang wajib tidak boleh dilakukan atas kenderaan, bahkan solat wajib mesti dilakukan dengan turun, iaitu solat di atas tanah. Ini berdasarkan hadis. Nanti kita akan adalah huraian mengikut konteks moden ini. Cuma kalau dalam pesawat ataupun dalam kapal laut ataupun cruise ataupun ferry lah yang kita naik itu tidak ada tempat khusus untuk solat. Kemudian waktu solat atau waktu sembahyang dah masuk. Kenderaan pula bukan kita punya, boleh suruh berhenti-berhenti suka-suka hati. Dan kita pula risau waktu sembahyang nak habis. By express misalnya, bukan boleh suruh-suruh berhenti. Jadi macam mana gaya? Atau kapal terbang, kalau kita ngira-ngira nak tunggu landing ni lambat lagi. Harus tak sembahyang aku ni sekarang. Kira-kira pelabuhan pun lambat lagi ni. Sembahyang pula tak boleh jamak, sebagai contohlah. Maka benda-benda itu memberi kesan kepada keadaan kita nak mendirikan sembahyang. Kalau kita mampu sembahyang sambil berdiri, rukuk, sujud, sembahyanglah. Dan saya ingat dalam kapal terbang pesawat tertentu, kita tak kata semua kapal terbang. Dalam kapal terbang tertentu, boleh sembahyang. Macam kita ke Mekah, naik Saudi misalnya. Naik Saudi Airlines, dia memang ada ruang sembahyang di belakang. Dekat dengan kawasan kru buat kerja dapur dia tu lah, ngisi-ngisi, dia ada satu ruang, boleh tarik curtain dia punya langsir dia. Tapi saya ingat Malaysia Airlines tak ada. Adalah dekat dengan emergency tu pintu. Semua orang kumpul situ tapi tak boleh nak tutup. Jadi kalau orang perempuan sembahyang, macam aib sikit lah. Mongkok-mongkok, nonggeng-nonggeng, pelik orang menengok. Ngapa makcik ni begini? Dia malu pula kita kan, tak apa-apa sesuai. Jadi atas pertimbangan itu, agama ni mudah. Jangan buat perik sangat. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan tentu, tak boleh ustaz, saya kena sembahyang juga dulu. Allah lah, jangan dipersulitkan. Kalau kita tak mampu sembahyang diri, duduk, tak ada masalah. Dan kita beri sajalah isyarat, rokok dan juga sujud tu. Dan ini semangat ini adalah semangat Quran. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah ikut kemampuan buat masa itu. Jadi kita dah timbang-timbang. Susah ni, ruang tak ada. Kalau ada pun orang lelaki ramai mandam gitu. Jadi pertimbangan ketika itu memberi kesan kepada cara pelaksanaan. Dalam surah At-Taghabun Allah kata ayat 16, takwa padaku ikut kemampuan kamu. Habis ring. Sebab itu menurut ijma', kesepakatan ulama, bahawa wajib bagi setiap orang yang telah mukallaf untuk melaksanakan sembahyang mengikut keadaan dia ketika itu. Tapi tak boleh tinggal langsung. Kecuali kita boleh hanjak kerana boleh buat takhir. Misalnya, itu lain. Mana kita kira-kira dan sampai KLA ni kan. Kira-kira dan laki aku tak, buat jamak takhir zuhur ngasar ni kan. Tapi kalau kiraan kita, sampai dia kan 6 lebih. Sampai kan kejar kereta api pergi belah sana imigresen. Maghrib dah. Kita buat pertimbangan sendiri ketika itu. Kalau nak selesa, buat di darat. Namun kena tengok masa. Zuhur dok lagi, asar dok lagi. Sampai ni kan, nganga dah maghrib nak bekerja lagi dengan beg. Atas kapal je lah. Buatlah atas kapal. Atas kemampuan. Sebab itu kita bermusafir ni, kita hormat dan tabik kepada orang yang dia musafir tapi boleh jaga agama. Kita tabik betul. Sebab Nabi sendiri, dia mengatakan bahawa as-safaru qit'atun minal azab. Hadis Bukhari Muslim. Musafir itu adalah sepotong atau sebahagian daripada siksaan hidup. Bagi kita yang, bagi orang lelaki-lelaki, dia musafir, dia tak ada masalah. Orang lelaki mudah. Ambil air semayang mudah. Buang air mudah. Segala-galanya tak ada susah. Tapi bagi kaum ibu, perik. Tandas dia lebih payah pada tandas lelaki-lelaki kalau di RNA. Sebab dia kena masuk. Ruang tandas dia kena tutup. Orang lelaki tak ada masalah. Cocah sana sini tak ada. Mudah. Allah beri mudah.
Kita semayang pun gini jadi dah. Macam dia orang, pakaian mereka belum tentu solat compliance. Nak kena orang Melayu pula dengan mekana bagai-bagai lagi lah terhegeh-hegehnya. Ada jenis lantok pakai seluar jeans je semayang. Lantok lah masa dia kata darurat. Dia kata pakai pakaian tak syariah compliance sangat susah sikit. Maka orang yang ketika musafir, banyak aktiviti yang dia buat secara normal pada waktu lain tak dapat dia buat ketika dia bermusafir. Maka ketika inilah keimanan seseorang diuji. Adakah dia boleh bersabar sehingga boleh tetap menjalankan kewajipan, ataupun dia jadi orang yang tewas, yang tak dapat nak melaksanakan kewajipan dan seterusnya meremehkan pula kewajipan ibadah. Kita duduk kategori mana? Kalau masih boleh pertahankan ibadah ketika musafir, kita angkat topi. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu untuk sembahyang dan bersabarlah kamu. Itu Allah Taala sebut surah Taha ayat 132. Bersabar itu mustahak. Orang perempuan kita tabik kalau dia boleh jaga sembahyang. Semua orang ke bawa telekong kulu kili? Tak bawa. Orang hok boleh bawa ni memang display betul lah. Display. Kita hormat orang macam ni. Jam musim sekarang ni pula kena bawa sejadah. Kita hormatlah orang boleh bawa sejadah kulu kili. Maka kita takkan mungkin. Dah lah nak semayang tu susah. Nak sempurna semayang tu pun susah. Tapi don't worry. Agama ni dia beri solusi. Jadi ada beberapa catatan-catatan penting yang kita boleh ambil. Pertama saya melihat solat yang wajib dilakukan dengan sempurna. Itu mesti buat perfect. Kena berdiri, rokok kalau boleh, sujud kalau boleh, dan menghadap kiblat. Kena buat perfect untuk sembahyang fardu. Kalau boleh buat sempurna dalam pergerakan-pergerakan itu, solatlah seperti biasa. Itu pertama. Yang kedua, kalau tak mungkin dapat solat sempurna, tak dapat nak berdiri, nak menghadap kiblat, maka dia tidak boleh melaksanakan solat wajib itu. Kecuali dengan dua syarat. Dua penyebab saja yang dia terpaksa buat. Pertama, dia kira-kira waktu semayang tak akan dan. Macam tadi contoh, dia dah terbang daripada destinasi tertentu jam 10 pagi, nak sampai ke KLIA, Zohor tak dan, Asar tak dan dia kira aku buat jamak takhir mungkin boleh kot. Tapi kira-kira aku terbang sampai 6.45, tak dan, maghrib aku gayanya. Jadi kalau dia khawatir, dia boleh semayang. Tapi kalau perkiraannya, dan lagi, semayang darat. Sebab ni semayang fardu. Yang kedua, pertimbangan kita tidak memungkinkan bagi kita untuk nak menghentikan kenderaan itu. Selagi kenderaan itu kita boleh arahkan berhenti, naklah berhenti. Contoh, kita dalam perjalanan anak beranak, konvoi ramai-ramai pergi ke duit kahwin, kita seorang je tak semayang. Beritahulah pada driver. Beritahu semua orang berhenti sekejap Petronas Muazzam. Baru pula, aku tak semayang lagi sebenarnya. Semayanglah dulu. Maka hendaklah turun, tak boleh. Semayang dalam kereta lah, ustaz cakap boleh. Sedap sangat. Semayang asal dalam kereta. Tak boleh, sebab kita ada kuasa untuk menghentikan. Nak semayang sunat ni cerita lain. Ni kita cerita semayang fardu ni. Semayang sunat lah perempuan tuan-tuan. Nak mengadapkan mereka, mengadap gancor mana lantok lah. Ni cerita semayang fardu ni. Semayang sunat ni terror sangat lah orang kalau boleh jaga semayang sunat. Lepas itu dalam riwayat Ya'la bin Murrah disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila madikin huwa wa ashabuhu wa huwa ala rahilatih. Nabi bersama para sahabat berada di satu kawasan yang agak sempit ketika dia musafir, dan Nabi berada di atas kenderaan. Was-sama'u min fawqihim wal billatu min asfali minhum wa hadaratis salah. Kebetulan pula hujan lebat. Tanah tempat mereka pijak ni habis becok belaka. Penuh dengan air. Wa hadaratis salah. Masuk pula waktu sembahyang. Fa'amaral muazzina fa'aqama fataqaddama Rasulullah ala rahilati fasalla bihim yumi ima'a. Maka Nabi memerintahkan Bilal untuk melaungkan azan dan juga qomat. Kemudian mereka pun berjalan dengan haiwan tunggangan dan Nabi mengimamkan mereka. Yaj'alus sujud akhfat minar ruku'. Dan Nabi semayang buat isyarat kepalanya lebih rendah ketika sujud, rukuk tu tinggi sikit. Hadis Ahmad dan Tirmizi. Kalau orang tanya, itu kan Nabi semayang padu atas unta, boleh pula ustaz? Apa ustaz kamu kena turun? Sebab tadi sahabat beritahu, lecoh
becok, tak boleh nak turun langsung. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan menghadapi kesukaran itu, barulah kita ambilkan keringanan. Tapi lagi boleh ikhtiarlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tak mampu semayang cara berdiri, maka cara solat yang dibolehkan, duduk. Dalam kapal terbang pesawat tertentu, duduk sajalah. Kata Imran bin Husain, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Nabi pesan pada dia, mu tak boleh berdiri, mu duduk. Tak boleh duduk, mu mengiring. Tak boleh mengiring, mu menerak. Begitulah seterusnya. Ikut kemampuan kita. Hadis Bukhari. Semayang ni memang begitulah. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, ngiring. Tak boleh ngiring, ngerak. Tak boleh nerak, pakai isyarat tangan. Tak boleh tangan, pakai mata. Tak boleh mata, pakai hati. Hati pun tak boleh. Panggil je lah orang semayang. Kejalah awak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati je lah seperti tak semayang. Namun jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, kita boleh menghadap kiblat sesuai saja arah mana-mana. Tapi saya ingat ni mustahil zaman kita sebab dalam kapal terbang, dalam ferry ke apa semua dah ada navigasi, kita dah tahu arah. Tapi kalau berlaku keadaan itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak beratkan manusia ni sebatas mampu dia saja. Surah Al-Baqarah ayat 286. Itu yang keempat. Yang kelima, semua perkara yang kita bincangkan dari awal tadi hanya berlaku untuk semayang wajib saja. Adapun semayang sunat, tuan-tuan puan-puan boleh lakukan dengan duduk, tak ngadap kiblat, tak ada masalah. Loh lah ni semayang sunat ini. Jadi bila dah dapat pengetahuan ni, buatlah semayang sunat dalam kereta, duduk saja. Saya ingat daripada Gambang sampai Maran, bolehlah semayang sunat. Sebab orang kita dalam kereta suka mendengar radio, klasik nasional bagai-bagai. Saya tengok daripada Gambang sampai Maran tak ada siaran. Baik semayang. Duk motor cari siaran. Tak payah, memang tak ada siaran. Lepas tu kita orang Maran yang alim lah ke, tak ada radio. Payah betul nak dengar radio kalau di Maran. Bukit banyak. Jadi tak... lepas Maran naik Temelung tu adalah era Sinar FM macam-macam. Jadi jadikan Gambang sebagai sampai Srijaya Maran sebagai sembahyang sunat kita. Duk dia semua mak nak sembahyang, jangan kacau. Lepas Maran kan kita buka radio balik. Dapatlah sembahyang sunat 2-3. Sembahyang duha. Kalau rajin sembahyang hajat. Jangan buat rawatib saja. Ulama kata jangan buat rawatib. Ada satu hadis daripada Jabir, anna Nabi SAW kana yusalli tatawwa'a wa huwa raqibun fi ghairi qiblah. Jelas dalilnya Nabi sembahyang sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat. Ada satu persoalan yang saya ingat, walaupun benda ni tak berkait dengan tajuk, tapi perlu dijelaskan sebab ramai orang menghadapi situasi ini. Iaitu hal ehwal semayang atas kapal terbang. Kita tak boleh buat kapal terbang macam rumah kita. Kita tak boleh buat kapal terbang macam kita semayang di masjid surah kita, tak. Kapal terbang ni dia ada peraturan. Tak boleh, oh ini kan arahan agama, saya kena buat. Ini kapal terbang. Kalau short wayar air melempah garam, mati belaka kita ni. Jadi ada benda-benda yang kita kena realistik, bukan idealistik sangat. Sebab kadang saya menengok ada ke jemaah, kalau jemaah umrah yang jenis semangat-semangat tu kan, macam mandi betul dalam bilik air tu. Saya ingat beladung air, toh benda dia buat. Tak pun tak tahu. Tak boleh, ada peraturan yang kita kena sesuaikan dengan pekoh juga. Pertama dalam haiwan kapal terbang ni, nombor satu kita kena ambil perhatian adalah tentang masuknya waktu semayang. Masuk waktu semayang, kita berada pada zon masa yang berbeza. Kalau kita daripada Kuala Lumpur ni nak ke Madinah ataupun ke Jeddah, berapa negara kita lalu? Zone time tu dah lain. India lain, Teluk Selat Andaman dah lain, semua dah lain. Jadi untuk kita nak mengetahui waktu semayang adalah melalui pengumuman daripada orang yang pandai, iaitu anak-anak kapal, pramugara, pramugari ataupun kru kapal terbang, termasuklah kapten kapal terbang. Biasa kalau kita bulan Ramadan bermusafir, dia akan beritahu waktu masuk waktu maghrib untuk berbuka puasa. Adalah sentiasa ada. Dan biasa kapal terbang pergi umrah ni ataupun buat haji, kapal terbang chartered flight, dia memang semua yang duduk dalam tu satu destinasi saja.
Jadi dia akan sentiasa ada reminder waktu semayang, dia akan beritahu. Kalau pesawat komersial itu nasib lah, kena dapat pilot Mak Saleh letih lah sikit, takkan dia nak cara ke kita. Tapi biasanya dengan kita bertanyakan kepada anak kapal, kalau tak ada announcement, tak ada pengumuman, kita boleh bertanyakan kepada mereka tentang apakah waktu local time, waktu setempat. Kapal kita tengah lalu di mana? Bangalore misalnya. Bawah kita Bangalore, India. Kita lalu di mana? Jadi kita akan dapat anggaran lah. Takkanlah semayang subuh pukul 5 pagi. Kita tahulah ni. Tapi sebenarnya dah tak ada masalah. Kerana kalau kita dalam pesawat, itulah duduk dalam penerbang, saya tengok wayangnya kerja. Kat TV kita tu dia ada peta perjalanan. Tak ramai orang buka lah. Dia ada tunjuk navigasi. Flight kita sekarang kat mana? Mekah di mana? Kaabah di mana? Navigation itu kita boleh pasang semua. Tapi ramai orang sibuk menengok drama cerita putih, filem macam-macam. Dia tak tahu pukul berapa. Time to destination. Local time. Dia akan bagi banyak maklumat pada kita. Jadi kita tahu, oh sekarang ni, waktu ni. Dengan common sense yang kita ada, kita boleh faham untuk nak melakukan semayang tu masa bila. Dan juga saya mengesyorkan, kita cari alternatif lain seperti menggunakan jam yang mempunyai masa tempatan. Ada jam tertentu, dia auto terus detect dengan tempat semasa, kita lebih tahu pukul apa lah. Ini contoh sajalah. Tapi biasanya flight umrah, dia dah susun, kita dapat jamak siap dah di KLIA. Jadi kita naik mungkin subuh je dalam flight nanti. Biasanya gitulah. Yang kedua, penentuan arah kiblat. Ini juga kena ambil perhatian. Dalam hal penentuan arah kiblat, amat perlu bagi seorang menghadap kiblat ketika menunaikan sembahyang. Sebab kita bukan sembahyang sunat, kita nak sembahyang fardu. Sebab menghadap kiblat syarat sah sembahyang. Tak boleh tidak. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Kata Imam Al-Qurtubi, Masjidil Haram tu maksudnya adalah Kaabah. Kaabah itu sendiri. Namun, dikecualikan kalau ada keuzuran. Keuzuran maknanya keuzuran nak menghadap ke arah kiblat, maka kita dibenarkan untuk menghadap ke arah yang paling sipi dengan kiblat. Jangan condong jauh sangat. Kita punya jangkaan jam kita, tengok kompas, Mekah sini. Tapi Mekah tu tak tahu di mana. Dia tak tahu Kaabah ke tak. Bolehlah Mekah. CP-CP pun saya ingat kena Hajar Aswad sikit je. Paling jauh pun kena kat Polis tu je. Taklah jauh sangat sampai ke Guatemala ke Venezuela ke tak. Masih lagi situ lagi. Arah itu ada. Namun kalau cara ini tak dapat juga kita buat, maka disyorkan supaya semayang kita itu i'adah. Ulang semula bila mendarat nanti. Kira qada lah. Kira qada. Semayang fardu tak ada kompromi. Mati pun kena semayang. Jadi kalau rasa tak confident, memang tak tentu arah kiblatnya, mendarat di Jeddah nanti atau di Madinah nanti, semayang semula. Dipanggil i'adah. Ulang balik. Atau orang Melayu panggil qada balik bila sampai ke destinasi. Itu yang kedua. Tapi kalau boleh buat perfect, semayang je lah. Tapi sekarang boleh perfect sebab kiblat dah ada. Memang navigation pin itu ditunjuk mana Mekah. Tuan-tuan perempuan tinggal semayang je. Kalau naik Saudi, memang dah ada jihatul kiblah. Dia siap ada logo lagi. Jadi tak ada masalah pasal masalah kiblat. Yang ketiga, cara mengambil air semayang. Ni kena ingat. Di antara perkara yang kita kena raih lah, jangan nak bawa semangat agama tapi tak faham masalah orang. Yang kita kena raihkan adalah ketika kita naik kapal terbang, sifat kapal terbang tu kita kena faham. Kita kena patuh peraturan dari segi penggunaan air dalam kapal terbang, terutama dalam perjalanan jauh. Sebab pertama kapal terbang ni, dia banyak barang elektronik. Bayangkan kalau 50 jemaah guna tandas ambil air semayang semua. Kita khawatir air tu ada yang terkeluar melempah. Itu semua bawah lantai tu semua wayar semua itu. Bayangkan kalau shot. Sabit awak nak semayang mati. Satu kapal mati semua. Kerana shot tak boleh mendarat. Tayar tak keluar. Nak mendarat tayar tak boleh keluar. Sudahlah. Nak mendarat di mana? Sabit ke air kena menitik situ. Jadi kena raih juga.
Yang kedua, dalam kapal ni bukan pakai tangki air macam masjid negeri. Dia bekalan air dia terhad. Kalau Boeing 737, dia ada portable water tank itu, 34 galen je air dia. Tak banyak pun. Dia banyak nak pakai untuk benda lain. Jadi, habis guna gaya Ustaz. Saya mengesyorkan penggunaan air kita lakukan seminimum mungkin dengan cara yang diajar oleh lembaga tabur haji, iaitu menggunakan spray. Kita sapukan pada keseluruhan muka dengan menggunakan air. Dia ada banyak botol 100 ml ada, 180 ada, 250 ada. Tuan-tuan puan-puan ingat kena ada botol itu semua. Sebab kita kan maklum sajalah ya. Nak ambil wuduk kadang susah. Boleh, fatwa membenarkan dah. Jadi untuk naik flight, boleh pakai botol itu. Orang pergi ke Mekah, dia tahulah botol tu. Tak nak cerita, tak guna. Dia botol spray lah. Kalau muka tu, ceng, sapu sikit. Atas kerusi je. Ceng, sapu. Macam ambil air semayang. Lepas tu semayang lah macam biasa. Yang kelima, isu tayamum. Saya berpandangan tidak sesuai menggunakan tayamum atas kapal terbang. Sebab nak bawa pasir apa semua, botol bedak dia tu leceh sikit. Ada spray tu bawa spray. Kecuali tuan-tuan luka parah. Itu cerita lain. Memang tak boleh kena air langsung. Nanah pula kena air. Tak apalah, itu cerita lain. Baik itu dulu ada orang dia lekapkan tangan ke dinding. Dia tepek-tepek kepada dinding kapal terbang nak buat tayamum. Saya lebih cenderung mengatakan perkara ni tidak menepati syarat sebenar wujudnya debu dan juga tanah. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kata Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ketika dia mensyarahkan ayat ini, tayamum adalah pasir yang ada debu yang mesti melekat pada tangan. Artinya ada fizikal. Contoh meja. Tak nampak sangat. Dia biar ada nampak. Macam bedok. Anak main poda, dia main anak cucu bedok. Nampak betul. Itu lebih selamat daripada mana debunya. Tak apalah, janji buat. Tak boleh. Dia benda agama biar yakin. Tapi kalau tuan-tuan yakin, terpulanglah dengan kaedah tu. Kalau tanya pendapat saya, spray ada kah? Ceh. Selesai masalah. Kemudian, yang kelima, cara semayang atas kapal terbang. Dalam hal ni, kita tengok dua keadaan. Kapal terbang yang ada keluasan besar, macam Boeing 747, 757, 777, Airbus dan seumpamanya, biasanya dia ada ruang semayang. Jadi, tak ada alasan untuk tidak semayang. Biasanya dekat dengan kawasan tempat pramugara ataupun tempat dia nak prepare hidangan itu, boleh solat di kawasan itu. Sebab dengan kita semayang di tempat begitu, banyak rukun fi'liyah kita boleh buat sempurna dan juga tidak aib sangat bagi orang perempuan nak semayang-semayang. Tapi kalau kapal terbang yang bersaiz kecil, macam contoh Boeing 737, kapal terbang Kuantan Kuala Lumpur, tak besar mana, nak berselisih pun payah. Dengan kapasiti penumpang pulak padat dan sebagainya, dan tidak mungkin untuk kita nak berdiri sempurna nak melakukan solat, maka dia boleh buat solat itu di tempat duduk dia. Akan tetapi, terdapat beberapa keadaan yang dia kena raikan. Pertama, dia halakan tubuh badan dia ke arah kiblat daripada start dia semayang. Daripada mula semayang. Kemudian yang kedua, laksanakanlah rukun sekadar yang termampu. Yang ketiga, segala rukun qauli kena sempurna, Fatihah dan seumpamanya. Syarat-syarat sah semayang hendaklah dilakukan sesempurna mungkin. Sesempurna. Sebab tak mampu. Tak mampu. Dan yang terakhir isu dalam kapal terbang adalah isu semayang hormat waktu. Sedap orang Melayu dia punya istilah. Semayang hormat waktu. Baik, dia gini. Semayang hormat waktu adalah semayang yang kita buat dalam dua keadaan. Pertama, berhadas. Tak ada air nak berwuduk, tak ada tanah nak bertayamum. Macam kita sekarang, tak ada wuduk contoh. Yang kedua, semayang hormat waktu ni dibuat bila kita tak dapat nak menghadap kiblat. Tapi semayang hormat waktu ini wajib qada semula bila jumpa air.
Dan kita wajib qada semula apabila kita dapat menghadap kiblat semula. Ada sembahyang hormat waktu, tapi bukan makna awak dah tak payah sembahyang dah. Kalau tuan-tuan perempuan masuk waktu sembahyang, nak kejar-kejar ke asar dengan zuhur, nak buat jamak dah tak dan. Airport mungkin lambat lagi sampai pun dah maghrib. Nak ambil air sembahyang, kapal terbang, tak ada air langsung. Mustahil lah kan. Tak ada langsung air, tak ada apa. Duduk atas kursi sembahyang je lah. Hormat waktu. Tapi sampai di KLIA kan kena qada balik. Saya ingat itulah lebih kurang perkara yang selalu timbul dalam masyarakat. Yang penting sembahyang lah. Awak pergi umrah, macam mana tak sembahyang? La ilaha illallah, pesen apa gitu. Pergi ke Mekah tak sembahyang. Tanya apa tak sembahyang? Musafir. Musafir. Sembahyang sunat tu dah lah tak buat. Sembahyang fardu pun lebih kurang payah begini. Jagalah sembahyang. Jadi apa yang kita belajar ni boleh kita amalkan. Bukan kita belajar pagi ni kita belajar tentang haiwan sembahyang fardu tak. Sunnah yang ditinggalkan adalah sembahyang sunat. Jadi yang kita nak kempen pada masyarakat, sembahyanglah sunat atas kenderaan. Yang sembahyang fardu tu patut bab lain lah. Sembahyang sunat atas kenderaan. Kita Kuantan Kuala Lumpur banyak tempat kita boleh sembahyang. Tak perlu menghadap kiblat. Tak perlu berdiri, boleh duduk. Jadi ini satu kelebihan yang Allah berilah pada kita kalau kita dapat buat. Saya kira sekadar itu, ini pun dah lebih pada masa. Untuk makluman pada muslimin muslimat, minggu depan MIB ada insya-Allah. Cuma kita nak maklumkan pada hari Selasa 21 hari bulan minggu depan, kita malam lepas maghrib kita ada buat satu forum. Forum ni panggil MIB. MIB ni bukan minda imam besar, tapi forum MIB, Melayu Islam Beraja, siri pertama. Kita akan buat tajuk, kita akan bincang cerita Mat Kilau. Mat Kilau antara realiti dan juga fantasi. Jadi malam tu kita ajak jemaah datang, kita galakkan berbusana Melayu. Bertanjak apa saja nak bagi orang muda-muda sayang sejarah sikit kan. Dan malam tu saya sendiri akan jadi panelnya. Dan kita undang seorang lagi panelnya, Cikgu Muhammad Al-Hamadi bin Abu Bakar. Dia ni cucu sebenar kepada Mat Kilau. Sekarang ni ramai orang mengaku cucu Mat Kilau, tapi tanya salah silah tak ada apa, berdoa mengaku je. Yang dia ni memang cucu betul. Sebab mak dia nama Zaleha binti Mat Kilau. Mak dia ni anak bongsu Mat Kilau. Hasil perkahwinan Mat Kilau dengan Ajrah binti Bakar. Ajrah binti Bakar dapat Zaleha kahwin dengan Abu Bakar, dapat Muhammad Al-Hamadi. Dia Mat Kilau ada ramai isteri. Pendekar kan, ramai isteri. Yanci, Wangi, Esah ni orang Kelantan. Yang Zaleha ni Wan Hajrah nama isteri dia, orang Kuantan. Kipsah dulu, kampung dia dulu. Batu Lima apa semua, Batu Lima, Batu Nah. Jadi Wan Hajrah ni kahwin dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni anak angkat pada Mat Kilau. Dapatlah Cikgu Muhammad Al-Hamadi ni. Guru besar sekolah di Kuantan. Kita akan panggil dia. Dan untuk kita nak jelaskan, forum ni tak ada kena-mengena nak kritik filem apa dah. Tak ada. Bahkan kita harap jemaah yang datang, bila dengar forum, semangat pula nak kita tengok. Sebab kita banggalah sejarah orang kita, Mat Kilau, diangkat sebagai naskah filem. Benda tak betul sikit sebanyak tu adat lah, benda bukan bidang kita. Kerih jauh, tertukar, kerih Pahang. Saya ingat tuan-tuan tak kenal benda kerih Pahang baru ni. Baru kaji je. Tak cara pun asal kerih belaka. Hak pakai kepala tajam pun ada. Geng-geng tanjak ni. Dalam hati bila pula jadi agung budak ni. Hak kepala tajam ni agung je. Dok semacam je. Kita bukan benda baru. Baru ilmu kerih ni baru. Jadi jangan risau. Puan-puan pun boleh datang walaupun ni cerita hulu balang. Tapi kita nak seronok tengok anak-anak muda datang. Tak tahulah datang ke tidak, kita kempen je. Jadi datang ramai-ramai minggu depan 21 hari bulan hari Selasa lepas maghrib. Forum Mat Kilau antara realiti dan juga fantasi. Sekadar itu, sebelum berpisah kita tutup majlis kita dengan doa moga majlis diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka
Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa bahaika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu waktu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuasaanmu. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikannya, keindahannya, kekuatannya, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.